Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Khair Zarif Afindi untuk Berita TVS. Ini tajuk-tajuk utama hari ini. Transformasi Kuching melalui kerjasama Kerajaan Persekutuan Negeri. UDAR lebarkan sayap pertama di Sarawak. COVID-19 Sarawak tiada kes dilaporkan pada Selasa. Landscape Bandaraya Kuching bakal ditransformasikan melalui pembangunan bercampur melalui projek perintis kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri Sarawak. Bagi merealisasikan projek itu, Lembaga Pembangunan Bandar UDAR Holdings Berhad meterai perjanjian bersama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Oping berkata, projek itu akan mengubah serta merancakkan pembangunan Kuching terutama di kawasan selatan. Tapi ini adalah direct improvement of UDAR in a major project that will definitely change our Kuching landscape, particularly that part of Kuching iaitu di kawasan selatan. Dan dengan adanya projek ini, saya rasa dia telah dapat beri ruang kepada kita dalam memulihkan ekonomi kita. Selain itu, kata Abang Johari, usaha untuk meningkatkan kadar pemilikan hartanah mampu milik Bumi Putra dapat dilakukan khususnya di negeri ini. Lokasinya berdekatan Taman Perindustrian Pending Height di atas tanah bajakan berkeluasan 12.6 ekar dengan nilai pembangunan kasar RM480 juta. Saya difahamkan bahawa letak bangunan ini, projek ini ada strategik lah, tidak jauh daripada Jambatan Tun Salahuddin, dan dua-duanya menyuruh ke arah Podong Convention Center dan juga pintu kepada Petrajaya. Dan sudah tentu saya rasa bahawa projek ini akan memberi manfaat kepada rangka pembangunan kita di Bandaraya Kuching supaya ada kemudahan bukan saja untuk orang tempatan tetapi perawat kita yang datang ke Sarawak untuk melihat keindahan yang ada di bumi Kenyalang ini. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar yakin usaha sama yang terjalin mampu menerokai kebolehan pembangunan hartanah di Sarawak. InsyaAllah dengan adanya usaha bersama pada kali ini, saya cukup yakin bahawa SEDC mempunyai banyak peluang-peluang dan ruang-ruang yang boleh diberi kepada UDAR untuk kita menyelanggar ataupun melaksanakan apa yang saya sebut sebagai amanah untuk dilaksanakan oleh pihak UDAR dan bersama dengan pihak SEDC. Sementara itu, memorandum perjanjian menjadikan ia sebagai projek pertama UDAR di Bumi Kenyalang yang fokus kepada pembangunan negeri. Pengerusinya, Datuk Jalaluddin Alias berkata, kerjasama yang dijalinkan itu menjadi pemangkin kelangsungan pelan pembangunan yang telah dirangka sebelum ini. Dengan adanya pembangunan yang terletak di kawasan yang strategik, di kawasan sekitar 5 km daripada pusat Bandar Kuching, dianya dapat kita harapkan untuk memaksimumkan potensi tanah milik SEDC khususnya di Sarawak ini, dan seterusnya dapat memberi dan membuka peluang bagi menjaga keuntungan khususnya di kalangan penduduk tempatan. Bagi SEDC, kerjasama strategik ini membolehkan perkongsian kepakaran antara dua pihak menerusi pelbagai sumber dalam menerokai peluang pembangunan perniagaan. Selain daripada ini, memorandum perjanjian usaha sama ini juga akan memberi peluang kepada SEDC Sarawak untuk bekerjasama dengan UDAR Holdings Berhad dalam banyak lagi bidang yang berkaitan dengan pembangunan hartanah, bidang penghormatan pengurusan fasiliti,
dan lain-lain lagi. Dengan adanya perjanjian usaha sama ini, pihak kami akan bekerjasama mengembleng sumber modal, bidang dan kepakaran yang Selalu kita mendengar sejarah Santubong melalui bualan mulut ke mulut. Selepas ini, segala sejarah mengenai Santubong boleh didapatkan terus. Kerajaan Sarawak kini dalam usaha bangunkan Santubong sebagai pekan arkeologi ataupun pekan bersejarah dengan pelbagai kemudahan pelancongan akan disediakan. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah, banyak sejarah dan perdagangan Sarawak bermula di Santubong. Antaranya batu ukiran manusia di Sungai Jaong, tapak kuil Hindu lama di Bongkisam dan Bukit Maras dan Pusat Wallace yang merupakan kediaman saintis terkemuka Alfred Wallace selama 2 tahun. Ketiga-tiga tempat tersebut mempunyai cerita serta khazanahnya yang tersendiri yang bukan sahaja menarik perhatian pelancong, bahkan mereka yang meminati sejarah. Karena di sinilah juga kalau kita lihat mulanya perdagangan dengan dunia luar untuk negeri Sarawak. Dan di sini juga letaknya makam Sultan Tengah. Dan pagi tadi kita telah melawat 3 tempat, satu di Sungai Jaong dan yang kedua di Bukit Maras ataupun di Bongkisam dan ketiga di sini adalah di Wallace Center. Tiga-tiganya ada ceritanya sendiri, ada khazanah dan juga the earlier settlement probably mungkinnya bermula di situ dan juga di Santubong karena Sungai Jaong dengan Santubong ni dia bersebelahan. Di tempat itu kita akan bangunkan kemudahan-kemudahan untuk pelancongan, untuk mereka yang minat kepada barang-barang purba dan akan dibuat galeri dan sebagainya lah di tempat itu. Sementara itu, Karim juga percaya ia akan memberi kebaikan kepada penduduk untuk menambah pendapatan dari industri makanan serta inaptesa. Projek ini yang menelan lebih kurang 30 juta ringgit untuk kos keseluruhan termasuk kos pengambilan tanah dijangka siap pada Februari tahun hadapan. Dan selain daripada itu, saya percaya ia akan dapat memberi kebaikan imbuhan kepada penduduk-penduduk kampung dari segi industri makanan, industri penginapan, homestay dan sebagainya kerana tempat ini adalah tepi laut dan selain daripada itu industri-industri yang bersangkutan dengan pelancongan kraft dan sebagainya. Kos keseluruhan termasuk kos pengambilan tanah lebih kurang 30 juta. Untuk ketiga projek. 30 juta dan kita jangka projek ini akan siap lebih kurang Februari tahun hadapan. Ya. Sedikit lambat ekoran daripada PKP lah. Ya. Kawasan Santubong yang terkenal dengan alam semula jadi turut mempunyai khazanah lama yang berusia lebih 1000 tahun. Ia terbukti dengan penemuan 3 tapak warisan iaitu Taman Arkeologi Sungai Jaong, Taman Arkeologi Bongkisam dan Bukit Maras serta Pusat Wallace. Ketiga-tiga tapak warisan tersebut mempunyai cerita dan khazanah tersendiri yang mampu menjadi destinasi wajib kunjung. Laporan Salasa Safian bersama Raziz Matasim untuk TVS. Pastikan sihat sebelum mendaki. Itu nasihat Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah kepada pendaki-pendaki yang sentiasa mencari cabaran. Karim memberi respon sedemikian bagi mengulas mengenai insiden pendaki yang dikatakan sesak nafas dalam aktiviti pendakiannya. Nasihat saya juga kepada mereka yang nak naik bukit, please make sure, pastikan kita sihat apabila nak naik bukit itu. Berkeupayaan untuk naik. Jangan then for those who want to go up, it's not an easy feat. Make sure that you are very sure that you are fit enough to go up any hills. Sementara itu, katanya pihak Kementerian dan juga Sarawak Tourism Board STB serta Sarawak Forestry Corporation SFC akan bekerjasama untuk memastikan kemudahan asas seperti tandas dan pemandu pelancong disediakan.
Ia bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku kepada para pendaki. Tempat-tempat seperti ini ada kemudahan-kemudahan yang asas untuk pelancong-pelancong, sama ada pelancong tempatan ataupun pelancong luar. Toilet yang bersih dan tempat untuk mendaki gunung ataupun masuk dalam hutan itu properly guided. Kerana kita tidak mahu mereka ini masuk dalam hutan hilang. Kerana banyak kes hilang. Terutama sekali di Situbong inilah. Mereka masuk, sepatutnya mereka mesti memaklumkan apabila mereka nak naik bukit tu, tahu kepada rangers, mereka nak naik pukul berapa orang dan sebagainya. Tapi adalah juga kadang-kadang mereka naik tanpa memberitahu, dan di sinilah kadang-kadangnya masalah timbul. Dan para belia di Sarawak disaran untuk terus kekal aktif, sama ada dari segi fizikal maupun mental dengan menyertai pelbagai acara sukan. Antaranya sukan go-kart. Kata Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Rawang Tengah Ali Hassan, belia aktif adalah diperlukan dalam proses pembangunan negeri. Awang Tengah berkata demikian pada Hari Keluarga Go-Kart sempena sambutan Hari Kebangsaan Anjuran Sarawak Karting Club. Berkenaan lita go-kart di Miri, Awang Tengah mahukan ianya kekal, dipelihara dan dimanfaatkan dengan sebaiknya. Geran berjumlah RM10,000 telah diperuntukkan untuk go-kart Miri bagi tujuan penganjuran aktiviti tahunan dan acara-acara lain. Biarpun berdepan cabaran pandemik COVID-19, semangat cintakan negara tetap utuh. Melalui tinjauan TVS, hiasan sempena Hari Kebangsaan tampak segak menghiasi teratak masing-masing. Sebenarnya inspirasi tu datang daripada macam dolok arwah atuk kami selalu masang bendera setiap 31 Ogos. So kami orang mau teruskan jak legasi lah. So every year kami orang akan pasang bendera macam tu lah setiap tahun. Kecintaan saya di sini adalah untuk merasakan bangganya menjadi rakyat Malaysia. Sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-63 untuk tahun itu bertemakan Malaysia Prihatin. Jadi kita mengambil inisiatif untuk membuat persiapan mengibarkan jalur gemilang lah di hadapan rumah saya tu untuk sama-sama memberi semangat ataupun memadahkan kecintaan kita terhadap negara yang kita cintai. Saya dah beberapa kali melintasnya dan saya melihatnya sebagai suatu kelainan, keunikan, sesuatu yang sangat luar biasa. Dan di sebalik bendera-bendera ini bukan sebarang apa, yang saya perhatikan ialah semangat kemalaysiaan, semangat kekitaan, semangat Malaysia tanah air kita yang kita belajarlah dari bangku sekolah, ke patriotism kan, patriotik. Kita hendaklah berjiwa patriotik seperti ini. Pelbagai cara dizahir rakyat Malaysia bagi menunjukkan rasa cinta kepada negara. Ada yang menghias kenderaan mereka dan ada juga yang menghias rumah mereka dengan kibaran jalur gembilang. Semangat patriotik seperti ini harus dikekalkan supaya generasi muda akan datang turut wujud rasa cinta kepada negara. Laporan Lukman Muhammad bersama Nazwan Afendi untuk TVS. Ini perkembangan COVID-19. Tiada kes positif dilaporkan hari ini dan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 699 kes. Kluster yang masih aktif masih kekal satu, iaitu kluster alam di Bintulu. Hari ini juga tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari Hospital Sibu. Seramai 17 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital. 11 kes sedang dirawat di Hospital Bintulu, 5 kes dirawat di Hospital Umum Sarawak dan seorang di Hospital Miri. Sebanyak 24 PUI baru dilaporkan dan tiada kes menunggu ujian makmal. Seiring usaha untuk merealisasikan status negara berpendapatan tinggi, Malaysia akan membuat pelaburan besar dalam teknologi telekomunikasi generasi terkini. Demikian dedah Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menerusi ucapannya di Invest Malaysia 2020 siri ketiga virtual.
Katanya setakat ini, Malaysia menjalankan 71 demonstrasi kes kegunaan 5G yang diterajui syarikat swasta iaitu Celcom, Digi, Edotco, Maxis, Petronas, Telekom Malaysia, U-Mobile dan YTL serta rakan kongsi ekosistem mereka yang merangkumi penyedia penyelesaian digital, kementerian, agensi, penyepadu dan vendor. These use cases are demonstrated across 7 states: Kedah, Pahang, Penang. Pahang has got nothing to do with me. That's right. Kedah, Pahang, Penang, Perak, Selangor, Terengganu and Wilayah Persekutuan, with a total industry investment of RM131 million. These projects focus on facilitating and cultivating the development of a holistic and inclusive 5G ecosystem, which stimulates the demand as well as adoption. Memandangkan pelbagai industri menerima guna 5G yang boleh mendorong kadar sumbangan industri lain kepada keluaran dalam negara kasar secara efektif. Kerajaan juga, kata Saifuddin, telah melanjutkan tempoh projek demonstrasi 5G sehingga 31 Disember 2020. Malaysia sedang mempercepatkan penambahbaikan kesambungan gentian optik dan 4G bagi memastikan pelaksanaan 5G akan dapat dijalankan secara efisien dan berkesan. Sementara itu, menurut pengerusi Bursa Malaysia Berhad, Tan Sri Abdul Wahid Omar, 39,000 peluang pekerjaan dijangka dapat diwujudkan melalui pelaksanaan teknologi 5G. Langkah itu, katanya, akan mengubah lanskap tenaga kerja ke arah kemahiran bernilai tinggi. Impak ekonomi 5G terhadap ekonomi Malaysia dijangka ketara dengan penggunaannya bertindak sebagai pemacu kepada produktiviti dan pertumbuhan negara. Kaji selidik oleh Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia baru-baru ini mendapati bahawa 5G mempunyai potensi menyumbang pertambahan 12.7 bilion ringgit kepada keluaran dalam negara kasar Malaysia dalam tempoh 5 tahun antara 2021 dan 2025. As we know, 22% of GDP is contributed by manufacturing, coming out of the automobile, electronics, and component manufacturers, consumer products and others. Under the national policy for IR 4.0, productivity is expected to increase in the manufacturing sector by some 30%, elevating the absolute contribution of the manufacturing sector to our economy by some 54% to 392 billion ringgit. Bermula 7 September ini, Malaysia akan menyekat kemasukan pemegang PAS jangka panjang dari Indonesia dan Filipina. Kata Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ini berikutan peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negara-negara berkenaan. Sekatan itu merangkumi 6 kategori iaitu mereka berstatus permaustatin tetap PR, program rumah keduaku MM2H, ekspatriat termasuk pemegang PAS lawatan profesional PVP dan pemegang PAS residen. Turut disekat ialah pasangan kepada warga negara Malaysia, anak-anak mereka serta pelajar dari ketiga-tiga negara berkenaan yang ingin kembali ke Malaysia. Sekatan itu merangkumi 6 kategori iaitu mereka berstatus permaustatin tetap PR, program rumah keduaku MM2H, ekspatriat termasuk pemegang PAS lawatan profesional PVP dan pemegang PAS residen. Turut disekat ialah pasangan kepada warga negara Malaysia, anak-anak mereka serta pelajar dari ketiga-tiga negara berkenaan yang ingin kembali ke Malaysia. Kata Ismail lagi, kerajaan akan turut mengkaji sekatan terhadap pemegang PAS jangka panjang dari negara-negara lain berikutan kebimbangan berlaku peningkatan mendadak kes positif COVID-19 di negara-negara yang mengalami musim sejuk. Baik, kita ke perkembangan antarabangsa. Pihak berkuasa peralihan Sudan dengan Pakatan Pemberontak akhirnya memeterai perjanjian damai. Persetujuan itu diharap dapat menamatkan perang saudara yang berlanjutan sejak beberapa dekad lalu. Perjanjian itu dicapai antara kerajaan Sudan dengan Barisan Revolusi Sudan Pakatan beberapa kumpulan bersenjata. Ia dimeterai di Yuba, iaitu di lokasi rundingan berlangsung sejak 2019 lagi. Rundingan bagi menamatkan pemberontakan ini disifatkan sebagai kritikal bagi kerajaan peralihan yang mentadbir sejak Presiden Omar al-Bashir digulingkan.
Sudan ketika ini ditadbir kerajaan tentera yang dijadualkan tamat mandat pada 2022. Gencatan senjata turut dilaksanakan sejak penggulingan Omar Bashir. Perjanjian itu membolehkan beberapa daerah di selatan diberi kuasa untuk mentadbir sendiri. Lembaga Penerbangan Awam Vietnam merancang menyambung semula laluan udara dengan Korea Selatan dan Jepun pada 15 September kelak. Menurut pengarahnya, Ding Viet Thang, rundingan mengenai perkata itu sudah pun selesai. Terdapat 8 penerbangan setiap minggu, masing-masing 4 dengan Jepun dan Korea Selatan. Semua penumpang akan dikenakan kuarantin wajib selama 14 hari untuk mengelakkan penularan COVID-19. Sehubungan itu, Kementerian Pengangkutan akan mengadakan pertemuan dengan Kementerian Luar, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Tenaga Kerja, Orang Kurang Upaya dan Hal Ehwal Sosial untuk membincangkan perkara itu secara terperinci, terutamanya mengenai langkah kuarantin. Sebelum ini, Kementerian Pengangkutan mencadangkan laluan udara antarabangsa komersial dibuka semula pada 1 Ogos. Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa meramalkan industri penerbangan di dunia memerlukan tempoh sehingga 2024 untuk pulih. Bekas Presiden India Pranab Mukherjee dilaporkan meninggal dunia selepas 21 hari disahkan positif COVID-19. Mendiang sebelum ini dimasukkan ke hospital untuk menjalani pembedahan membuang darah beku pada otaknya. Beliau kemudiannya mendapati turut dijangkiti virus berkenaan. Mendiang yang berusia 84 tahun merupakan Presiden India dari 2012 hingga 2017 ketika Parti Kongres berada di tahun-tahun akhir tampuk pemerintahannya di India. Sebelum itu, Mendiang pernah berkhidmat sebagai Menteri Kewangan, Pertahanan dan Hal Ehwal Luar dengan 3 Perdana Menteri berasingan. Semasa hayatnya, Mendiang dikenang sebagai perantara dalam membantu menyelesaikan perpecahan sebelum pembentukan kerajaan campuran. Mutasi COVID-19 yang lebih mudah berjangkit ditemukan di Indonesia. Ini diumum Institut Biologi Molekul IKMEN yang berpusat di Jakarta. Difahamkan mutasi berkenaan adalah 10 kali lebih mudah berjangkit namun mempunyai impak penyebab kematian yang kurang. Mutasi virus D614G yang lebih mudah menular tetapi kurang serius ditemui dalam data urutan genom daripada sampel yang dikumpul institut itu. Bagaimanapun, lebih banyak kajian diperlukan bagi menentukan apakah perkara itu penyebab di sebalik peningkatan kes jangkitan baru-baru ini. Dalam pada itu, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, mutasi itu dikenal pasti pada Februari lalu dan telah menular di Eropah dan Amerika, juga ditemui di Singapura dan Malaysia. Jakarta merekod lonjakan kes yang serius dengan penularan tempatan yang tidak terkawal. Sekian bersama saya, Kerzarif. Teruskan kesetiaan anda bersama TVS. Terima kasih.